TV KPM. Okey, Amerika Syarikat dekat sini. And then England dekat sini kan. Lepas tu negara Perancis dekat, saya rasa dekat sini kot. Oh, hai semua. Anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku host anda. Dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sejarah Tingkatan 4. Apa yang kita akan belajar ini, tapi yang lebih penting tu, siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Ridwan daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Hai Cikgu. Ni siapa pula ni? Cikgu Ridwan kat mana? Encik siapa ya? Oh, sayalah Cikgu Ridwan. Cikgu, apa khabar Cikgu? Sihat. Ingatkan siapa tadi? Tapi kenapa Cikgu berpakaian macam ni, Cikgu? Itulah tu. Ni berkaitan dengan tajuk kita hari ini, maka kita nak belajar tentang zaman pertengahan di Eropah. Jadi kita cubalah untuk dapatkan pakaian yang mampu menggambarkan keadaan masyarakat abad pertengahan Eropah. Okey, tapi yang ni untuk rakyat mana, Ego? Ini adalah, kalau dalam istilah dia digunakan peasant ataupun kita panggil sebagai rakyat marhain lah. Orang biasa. Okey. Okey, baiklah Cikgu. Dan apa sebenarnya yang kita akan belajar ini, Ego? Apa yang sebenarnya kita akan belajar ini? Baik. Dalam tingkatan 4, kita berada di tajuk tingkatan 4, so kita akan belajar tentang bab yang paling awal iaitu nasionalisme. Tapi dalam nasionalisme, untuk sukatan di tingkatan 4, kita ada 3 peringkat, iaitu kita berada di nasionalisme di Barat, kemudian nasionalisme di Asia Tenggara, dan nasionalisme di negara kita, Tanah Melayu, Malaysia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nasionalisme di Barat. Okey, baiklah Cikgu. Dan seperti mana yang saya tahu, bukan kita berdua saja kan, Cikgu? Mesti. Kita ada murid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Okey, mungkin Cikgu boleh kenalkan siapakah yang ada dalam talian sekarang, Cikgu? Ya, bersama dengan kita hari ini adalah ni adalah antara saya punya anak murid lah di sekolah, iaitu yang pertama adalah adik Afifah Madiah. Afifah, lambai sikit Afifah. Okey, dan yang kedua adalah adik Fasha Nurul Najwa. Lambai sikit Fasha. Good, terbaik. Okey, semua dah bersedia ke belum? Bagi thumbs up sekiranya dah bersedia. Okey, baiklah Cikgu, silakan Cikgu. Baik, jadi macam yang kita katakan tadi, bahawa kita akan belajar tentang nasionalisme di Barat. Jadi sebenarnya nasionalisme di Barat ni ada macam-macam dan ada banyak, dan bukan hanya ada satu negara saja yang berlaku revolusi, tetapi sebenarnya banyak negara, dan sebenarnya seluruh dunia pun berlaku revolusi yang menukarkan mereka daripada negara asal mereka kepada bentuk negara yang baru kemudiannya. Jadi untuk itu kita harus berkenalan apakah itu nasionalisme. Kita akan berkenalan dengan definisi dan konsep nasionalisme itu. Jadi dalam apa yang kita belajar hari ini, kita tak boleh menerimanya sebagai maksud daripada perkataan, tetapi ianya adalah daripada konsep-konsep yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang kita akui pengetahuan mereka di dalam bidang ini. Jadi cuba kita tengok siapakah tokoh-tokoh yang ada. Okey, kita tengok maksud nasionalisme secara umum. Di akhirnya nanti hari ini kita akan dapat bahawa maksud nasionalisme itu boleh murid-murid kita di studio dan mungkin murid-murid di rumah boleh menyatakan maksudnya. Jadi kita tengok apakah definisi-definisi nasionalisme daripada pandangan tokoh-tokoh. Okey, kita tengok. Okey, secara umum maksud nasionalisme itu yang pertama kita tengok perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Cinta kepada bangsa dan negara. Yang kedua, semangat perjuangan menentang penjajah. Dan yang ketiga, pembelaan terhadap bangsa dan negara. Keempat, mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial.
Yang kelima, idea nasionalisme tidak sama antara negara dan zaman. Dan yang keenam, berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling. Jadi, daripada mana datangnya maksud-maksud ini? Daripada mana datangnya? Kalau tengok sampai ada 6 pula ciri dalam maksud nasionalisme ni. Ya. Pasti ianya bukan datang daripada satu tokoh. Pasti ianya datang daripada pendapat pelbagai ilmuwan di dalam bidang kita, iaitu sejarah. Kita tengok pandangan yang pertama. Kita tengok siapa? Yang pertama iaitu Hancon. Okey, gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Ini tokoh yang pertama. Okey, kemudian selain daripada Hancon, kita juga ada profesor yang lain. Okey, Profesor William R. Roth. Apa dia kata? William R. Roth ni dia kata kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua disebabkan oleh ancaman terhadap kepentingan orang Melayu dan faktor ekonomi dan kebimbangan terhadap sekularisme dan imperialisme barat di tanah Melayu. Jadi dalam maksud yang Profesor William ni dah nampak dah dia cuba menjurus kepada persempadanan kawasan dia tadi adalah di tanah Melayu ataupun Asia Tenggara secara umumnya. Ya. Jadi alang-alang kita dah sampai kat situ, kita tengok ada juga Datuk On Jaafar, antara tokoh yang memberikan definisi ataupun konsep kepada nasionalisme. Dia kata apa? Apa yang Datuk On kata? Menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas kaki sendiri, mengambil tempat yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Maksudnya mungkin apa yang nak disampaikan oleh Datuk On adalah kebersamaan, berdiri sama tinggi dan duduk satu rendah. Bahawa kita mesti meletakkan kita punya bangsa yang diperjuangkan dalam nasionalisme itu sama taraf dengan bangsa-bangsa lain yang lebih hebat dan lebih matang. Ya. Seterusnya, ada juga tokoh yang lain seperti Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, iaitu persatuan dan perpaduan yang kuat menentang penjajah untuk kemerdekaan. Pegang kepada tata tertib, adab sopan dan agama Islam, menembus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa yang telah ditenggelamkan, lebih kepada perjuangan menegakkan apa yang telah hilang. Tetapi itulah yang membentuk, seperti mana kita awal tadi, definisi itu berbeza-beza mengikut kawasan dan persempadanan masing-masing. Okey, itu baru 5. Okey. Itu baru 5. 5 sahaja ke? Mungkin ada lagi yang lain. Dan kita kena pastikan, adakah kita punya murid-murid ni mengikuti kita ataupun tidak? Mungkin mereka dengar je kan. Tapi tak apa, kita teruskan dulu kepada tokoh yang lain. Okay, kita tengok tokoh yang seterusnya. Kita ada Dr. R. Sutaralingam. Okay, fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia. Memindahkan kedaulatan kepada rakyat, menuntut kesetiaan individu disalurkan kepada negara dan bangsa. So Dr. R. Sutaralingam menyatakan definisi yang begitu. Fenomena sejagat mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia. Jadi diketengahkan, disebut kalau kita tengok daripada definisi yang pertama tadi, kedua, ketiga, menyebut tentang hak, menyebut tentang bangsa, menyebut tentang kedudukan, menyebut tentang sesuatu yang harus dipunyai dan kekitaan yang tinggi di dalam diri individu. Jadi kita tengok, ada tak lagi yang lain? Definisi seterusnya, Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Kita tengok, nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja, ciri nasionalisme Melayu. Fahaman kebangsaan bersifat tanah Melayuan. Sekali lagi, dia menyebut tanah Melayuan, tetapi apa yang dibawakan di situ adalah kekitaan itu sendiri. Tak lari jauh. Takkan tiba-tiba nasionalisme berlaku di negara kita tetapi kekitaan tu pergi kepada Antartika kan. Dia mesti kepada persempadanan kita. Dan antara yang paling banyak diguna pakai dalam kes ilmuwan sejarah di negara kita hari ini adalah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Jadi nasionalisme merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam sejarah sendiri. Jadi ini adalah 7 konsep dan definisi yang dibawa oleh 7 tokoh yang berbeza. Ada tokoh yang memang arif dalam ilmu sejarah yang kita tengah belajar dalam sejarah, dia memang arif, dan ada tokoh yang mereka bukan orang dari lapangan sejarah tapi mereka memberikan takrifan, konsep dan definisi yang tepat mengikut situasi yang mereka lalui. Contohnya macam Datuk On bin Jaafar tadi. Dia adalah orang politik, mereka adalah pemimpin, mereka adalah individu yang berpengaruh
Jadi mereka juga memberikan definisi berdasarkan kepada perjuangan yang mereka bawa, seperti Profesor Datuk Profesor Dr. Burhanuddin Helmi Dr. Burhanuddin Helmi juga dipengaruhi oleh perjuangan yang dia bawa. Itu sebab mereka menyebut kepada persempadanan mereka, iaitu menyebut tentang bahasa Melayu, macam tadi tanah kemelayuan dan sebagainya. Baik, saya rasa 7 tokoh ini cukup untuk memberi sedikit pandangan kepada murid kita, sama ada yang di studio maupun yang di rumah, tentang nasionalisme itu sendiri. Tapi daripada tadi saya je yang bercakap. Mari kita tengok ada tak tumpuan daripada murid kita ni. Saya nak cuba tanya. Baik, saya nak tanya murid yang di studio, Afifah dan Fasha. Okey, berikan saya satu definisi konsep tentang nasionalisme berdasarkan kepada tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan tadi. Yang mana yang kamu boleh berikan contoh kepada saya? Cuba bagi seorang. Sebutkan tokoh dia dan apakah konsep nasionalisme daripada mereka. Siapa nak cuba? Fasha atau Afifah? Saya. Saya tu siapa? Fasha. Baik, Fasha. Teruskan, Fasha. Okey, bagi saya satu tokoh dan apakah definisi nasionalisme menurut tokoh tersebut. Definisi nasionalisme menurut Hans Kohn merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Menurut siapa tadi? Hans Kohn. Hans Kohn meletakkan kesetiaan kepada negara atau bangsanya. Negara atau bangsa. Baik. Disebut berulang-ulang, negara dan bangsa. Tahniah Fasha memberikan perhatian. Memberikan perhatian. Bukan sekadar dia dengar dengan muka dia, ya ke tak kan, tapi dia bagi perhatian. Sebab Hans Kohn kita sebut yang pertama, bila tadi? Yang mula-mula, yang pertama ni kan, maksudnya dah tinggal jauh ke belakang, dan dia bagi contoh yang itu. Maksudnya dia ingat apa yang kita sampaikan kepada dia. Saya menyebut Hans Kohn, iaitu menumpahkan kesetiaan kepada negara atau bangsa. Sekali lagi, kalau kita tengok daripada awal, negara, bangsa dan tidak lari daripada persempadanan. Mesti ada persempadanan, mesti ada ruang serumpun, mesti ada tempat, macam saya kata tadi lah. Takkan kita dekat Malaysia tiba-tiba nasionalisme kita dekat Antartika kan. Jadi tak kena lah, tak betul kan. Mesti kepada persempadanannya, kepada berumpun bangsa yang disasarkan ataupun masyarakat tersebut. Baik. Jadi daripada banyak-banyak tadi kita dah minta, okey, yang tu senang lah. Mungkin Fasha boleh jawab dengan baik sebab benda tu dia hafal je. Dia tengok Hans Kohn kata apa, okey, kita hafal yang itu. Sekarang kita nak tengok, kita dah bagi tujuh. Adakah dia ni faham? Okey, oleh kerana tadi Fasha dah jawab, saya nak cuba dengan Afifah pula. Afifah, boleh tak berikan saya apa yang kamu faham tentang nasionalisme dengan gaya bahasa kamu sendiri? Tak nak yang hafal-hafal ni. Kan sejarah tu kan untuk difahami dan bukan untuk dihafal. Baik, cuba bagi Afifah, apa yang kamu faham tentang konsep nasionalisme dengan ayat kamu sendiri? Cuba Afifah. Apa yang saya faham tentang nasionalisme adalah berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan membina negara bangsa dan dapat melahirkan identiti tersendiri. Melahirkan identiti tersendiri. Dia nampak konsepnya dekat situ, macam yang saya katakan tadi, kita pergi kepada negara, kepada bangsa dan kepada persempadanannya sendiri dan membentuk satu identiti. Mari kita tengok, betul ke tak? Kita cuba tengok. Jadi kesimpulan tentang nasionalisme, perkara yang pertama, nasionalisme macam saya katakan tadi, itu sebab kita ada berbagai tokoh, kita ada berbagai ilmuwan yang memberikan definisi konsep tentang nasionalisme. Jadi dia mempunyai pelbagai tafsiran. Dan tafsiran ini adalah berdasarkan, tengok perkara yang kedua, berdasarkan kepada corak, perjuangan dan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan tersebut. Kalau perjuangannya tadi macam Dr. Burhanuddin contohnya, perjuangannya adalah kepada orang Melayu, maka definisi kepada nasionalisme kepada beliau adalah tentang orang Melayu, tentang hak orang Melayu dan sebagainya. Kalau mungkin di negara lain, mungkin mengikut negara dia lah. Okey. Dan yang ketiga, berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara, mencetuskan keinginan, keinginan membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Macam kita di Malaysia hari ini. Kita ada bangsa tak di Malaysia? Ada. Ada berapa bangsa? Ada satu, iaitu
bangsa Malaysia. Ya, Jadi kita telah pun membawa nasionalisme itu ke satu tahap untuk kita di Malaysia. Kita ada bangsa Malaysia. Kemudian yang keempat, gerakan untuk melahirkan perasaan kekitaan dengan menggunakan persamaan kebudayaan dan pengalaman sejarah untuk membebaskan bangsa dan negara dari penjajahan. Penjajahan. Sekali lagi disebut penjajahan. Bila penjajahan juga merujuk kepada negara dan bangsa. Negara yang dijajah, bangsa yang dijajah. Kita tak jajah kedai 7E ke tak? Tapi kita jajah negara ataupun bangsa. Ya. Okey, dan yang kelima, menuju matlamat yang sama, iaitu membina bangsa yang bersatu dan negara yang berdaulat. Nasionalisme tadi ingin membentuk satu negara bangsa yang berdaulat, yang mempunyai hak dan keutuhan, dan sudah pasti rakyat di dalam negara bangsa tersebut mempunyai kecintaan yang tinggi kepada negara yang mereka bina tersebut. Ya. Okey, baiklah cikgu, sekarang kita dah faham dah konsep nasionalisme ni, dan sekarang kita akan berehat seketika kembali semula ke Mendengar Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Ridwan untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 4. Baiklah cikgu, silakan. Baik, kita sambung. Tadi kita dah kenalan dengan konsep dan definisi kepada nasionalisme. Ya. Kalau kita tengok tadi ada macam-macam konsep dan definisi yang diberikan oleh berbagai tokoh dan sebagainya. Ya. Dan macam yang saya beritahu daripada awal tadi, kita akan fokus kepada nasionalisme di Barat. Okey. Jadi nasionalisme di Barat ni ada banyak, kerana ada banyak negara di Eropah, di dunia Barat ada banyak negara di sana, dan setiap negara mempunyai nasionalisme ataupun proses perubahan daripada negara yang asal kepada negara baru mereka. Ya. Dan proses ini yang kita sebut sebagai nasionalisme supaya dia berubah daripada yang asal ataupun istilah yang kita gunakan feudal ataupun masyarakat yang lama sebelum itu kepada masyarakat yang baru. Jadi, tapi untuk hari ini kita akan fokus kepada 3 negara. Ya. Iaitu kita fokus kepada England, kita akan fokus kepada Amerika dan kita akan fokus kepada Perancis. Kerana kalau kita tengok salah satu daripada definisi yang diberikan untuk nasionalisme tadi, dia kata ada berbagai bentuk dan ianya berpandukan kepada negara dan individu yang memperjuangkan nasionalisme tersebut. Baik. Kenapa kita ambil 3 ini? Kerana 3 ini mempunyai corak dan bentuk perjuangan yang berbeza di antara satu sama lain. Okey. Kalau kita belajar yang sama je, tak seronoklah. Kita tengok bentuk yang berbeza-beza. Jadi secara umum, untuk ketiga-tiga negara ini tadi, kita tengok nasionalisme di Barat ni tadi, nampak antara punca dia. Yang pertama, Bill of Rights, iaitu digubal untuk memberikan keutamaan kepada Parlimen menggubal undang-undang dan hak mengutip cukai. Yang kedua, menegaskan kerajaan patut diasaskan atas persetujuan pemerintah rakyat. Dan yang ketiga, menolak sistem raja mutlak, dan sudah pasti seterusnya digunakan undang-undang untuk hak asasi manusia. Dan ini dipelopori oleh satu tokoh yang agak mesra telinga untuk kita dengar, iaitu John Locke. Ya. Dan saya ingat saya ada tinggalkan homework kepada murid kita di studio, iaitu saya minta untuk cari apakah ataupun siapakah John Locke. Baik, siapa yang saya tinggalkan untuk cari maklumat tentang John Locke ni? Afifah ke Fasha? Dia lambai je. Cubalah cakap. Saya, cikgu. Cuba cakap. Saya cikgu. Macam tu. Okey, baik. Boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang di studio maupun yang di rumah. Okey, John Locke ni siapa? Silakan Afifah. Okey. John Locke ni adalah seorang ahli falsafah Inggeris. Pemikiran John Locke selepas penggubalan Bill of Rights, John Locke telah menghasilkan karya Two Treatises of Government yang mempopularkan prinsip raja perlembagaan. John Locke telah menolak konsep pemerintahan raja berkuasa mutlak dan menegaskan bahawa kerajaan patut diasaskan pada suatu persetujuan antara pemerintah dengan rakyat.
Okey, persetujuan di antara pemerintah dengan rakyat. Kalau kita tengok pada slide yang kita ada kat sini juga, dia ada situ perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing, contohnya revolusi Amerika. Jadi kita pergi. Ya. Tadi saya dah sebutkan kita ada 3 negara, kita ada England, kita ada Amerika dan kita ada Perancis. Ya. So kita pergi kepada nasionalisme yang paling awal dan yang dikatakan yang paling besar dan memberi kesan yang besar juga kepada dunia hari ini. Baik, iaitu Revolusi Keagungan 1688 di England. Di England seperti mana yang kita tahu, England adalah asalnya merupakan satu negara yang berada dengan menggunakan pemerintahan raja feudal. Okey. Kalau mungkin murid-murid pernah tengok cerita Robin Hood, kita tengok macam mana dalam tu ada kisah tentang King Arthur dan sebagainya yang bergelut, ialah yang ada castle besar semua kan. Itu adalah asal, itu dipanggil England kuno. England kuno berada dalam keadaan begitu. Jadi revolusi dia apa yang berlaku Okey, perkara yang pertama iaitu ingin menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Hak asasi rakyat. Kemudian disebabkan ini tadi ingin menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat, maka pemerintahan Raja James II telah membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Ini adalah set peristiwa yang berlaku ketika itu. Di dalam keadaan nasionalisme sedang mula membara, rakyatnya tadi peasant istilahnya tadi yang sedang inginkan perubahan, mahukan sesuatu yang baru, tiba-tiba berlakunya peristiwa ini tadi iaitu pemerintahan Raja James II membelakangkan parlimen, ataupun kita tahu dalam parlimen adalah dianggotai oleh rakyat. Telah membelakangkan parlimen untuk menggubal undang-undang, dan ini telah mencetuskan api desakan untuk membawa kepada perubahan demi perubahan. Tapi Sean, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak cerita tentang England. Saya nak tanya anak murid yang sedang menonton di rumah dan juga murid di studio, tahu tak England ni dekat mana? Nanti sebut England, rupa-rupanya dia tengok tu yang dekat hujung tanah Melayu tu. Iya ke? Iya ke? Mari kita tengok di manakah England. Jadi kita manfaatkan peta yang ada dekat sebelah Sean. Okey, baik. Kita minta. Okey. Fasha. Tadi Afifah dah berkongsi dengan kita. Saya nak tanya Fasha. Okey Fasha, boleh tak kongsikan dengan kita di studio dan juga rakan-rakan yang berada di rumah, di manakah kedudukan England daripada peta yang ada kat situ? Dekat mana Fasha? Nyatakan kedudukannya. Belah mana? Tengah? Tepi? Dekat Okey. pulau kecil. Pulau kecil yang ini ke? Kecil. Dekat bawah sikit. Bawah sikit. Yang ini. Situ. Adakah itu jawapan utama anda? Ya. Ya. Betul ke cikgu? Dia kunci jawapan tu Sean. Kunci ya? Dia kunci jawapan tu. Baik, kita cuba letak. Betul tak di situ? Di sini cikgu. Ya, betul. Tahniah Fasha. Kedudukan England ataupun hari ini, kalau kita tengok pada map tu disebut sebagai United Kingdom. Okey, tahniah Fasha. Baik. Jadi sekarang kita dah kenal kedudukan dia. England tu dekat situ. Kecil je, tak adalah besar mana, tapi cerita dia mampu mengubah landscape dunia. Mengubah landscape dunia. Jadi kita sambung balik. Daripada pemerintahan Raja James II yang membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang, akhirnya orang yang sepatutnya berada di dalam perbincangan untuk menggubal undang-undang diletakkan ke belakang. Dalam proses menggubal undang-undang tersebut, dah pastilah mereka tidak puas hati. Kenapa mereka dibelakangkan dalam pembinaan undang-undang tersebut. Jadi akhirnya mereka pun mula menentang. Dan penentangan ini daripada bermula dengan Raja James II tadi, menjadilah penentangan kepada raja berkuasa mutlak secara umum. Kerana apabila raja mula overrule dekat sana, mula mengambil alih tugas mereka sebagai ahli parlimen, sepatutnya perbincangan dijalankan. Perbincangan dijalankan untuk menggubal sesuatu undang-undang itu, tetapi telah diletakkan ke belakang, hilang kepentingan dan buat sendiri undang-undang itu. Maka pemberontakan mula berlaku. Tapi perlu ingat, pemberontakan yang dimaksudkan ini bukannya bawa pedang pergi memberontak. Tak. Tak, kerana di sinilah istimewanya dalam revolusi agung ni. Jadi dan tentangan ini
bukan hanya disertai oleh ahli-ahli parlimen Ya. dan pemegang-pemegang taruh yang besar di dalam masyarakat mereka, tapi turut disokong oleh Mary II dan suaminya Raja William. Oh. Raja William of Orange dari Belanda. Kalau kita tengok tiba-tiba, kenapa pula Belanda nak masuk campur kes yang berlaku di England ni? Oh, iyalah. Sudah pasti ada kepentingannya, hanya mereka yang tahu. Dan kita tidak bincangkan itu di sini. Ya. Tapi apa yang berlaku ketika itu adalah revolusi ini tadi, penentangan yang diakibatkan oleh mungkin kesilapan kecil yang dilakukan oleh Raja James II, mencetuskan satu penolakan ataupun pemberontakan kerana rasa tidak puas hati oleh ahli parlimen. Rasa tidak puas hati oleh ahli parlimen untuk menentang raja mereka yang telah membelakangkan kepentingan mereka. Baik. Dan disokong oleh Raja William of Orange dari Belanda. Seterusnya, apa yang berlaku? Raja James II lari ke Perancis. Raja James II tadi yang dah buat silap tadi, sekarang dia telah ditolak oleh parlimen dia. Kemudian disokong pula oleh kerabat-kerabat daripada negara-negara di sekitarnya, macam Prince William of Orange tadi, menyokong dia. Jadi menyedari bahawa beliau telah kehilangan sokongan. Oh. Jadi dah tak boleh nak buat apa, nak pertahankan kerajaan dia dah tak boleh, dia dah tak ada sokongan daripada ahli parlimen dia. Mungkin tinggal dia seorang-seorang ni waktu tu. Raja James dia tinggal seorang-seorang, daripada dia tunggu mungkin berlaku peristiwa yang tak diingini ke, dia kena bunuh dan sebagainya. Ya. Lebih baik dia pun melarikan diri ke Perancis. Jadi apabila Raja James telah lari, maka parlimen tadi mempunyai kuasa. Sekarang raja dah tak ada. Jadi kuasa pemutus adalah kepada parlimen itu tadi. Walau bagaimanapun mereka tidak membuang kedudukan raja itu. Kerana itu kita masih ada lagi, kalau sebut England kita tahu tentang Queen kan? Ya. Mereka masih ada Queen dan itulah yang jadi tonggak kepada negara mereka, dan parlimen itu berfungsi sebagai pembuat keputusan untuk masyarakat baharu negara England selepas itu. Jadi revolusi inilah yang dipanggil sebagai revolusi keagungan. Kenapa ianya keagungan? Ianya satu perubahan yang besar, penentangan daripada parlimen ataupun kita sebut sebagai rakyat dan golongan bawahan, menentang raja feudal mereka dan mengubah landscape-nya sehingga terbentuknya negara mereka pada hari ini. Itu sebab dia dipanggil sebagai revolusi keagungan, kerana peralihan kuasa secara aman tanpa pertumpahan darah. Ni saya cakap tadi. Nama dia penentangan, tapi bukannya dia pergi bawa senjata serang dan sebagainya. Tidak. Tapi ianya lebih kepada secara diplomatik dan politiknya adalah sangat baik, sehingga peralihan kuasa itu tidak menumpahkan darah. Okey. Baik. Complicated dramanya, panjang ceritanya. Jadi kita tengok, boleh tak? Boleh tak? Murid di studio, kongsikan dengan saya kronologi revolusi agung ini tadi. Start daripada langkah yang pertama sehinggalah berlakunya peristiwa yang dikenali sebagai revolusi keagungan. Siapa nak kongsi dengan saya? Saya. Ya, Fasha. Teruskan Fasha. Okey. Ceritakan Fasha daripada langkah 1 sehingga langkah terakhir. Teruskan Fasha. Revolusi keagungan di England berlaku disebabkan keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Kemudian pemerintahan Raja James II membelakangkan parlimen semasa menggumbar undang-undang. Ahli parlimen menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak dengan sokongan Mary II dan suaminya Raja William of Orange dari Belanda. Akhirnya Raja James II lari ke Perancis setelah menyedari sebenarnya semakin berkurang. Itu je. Okey. Maksudnya Raja James II lari ke Perancis dan larinya dia ke Perancis, peralihan kuasa berlaku, itulah revolusi keagungan. Faham itu Fasha? Tahniah Fasha, bagi perhatian pada apa yang saya cakap daripada awal hingga akhir. Saya rasa perlu untuk saya reward dia kan Sean? Ya cikgu, kita nak bagi berapa bintang cikgu? Saya rasa tapi oleh sebab penerangan dia agak tergagap-gagap, sepatutnya asalnya saya nak bagi 2, tapi sebab dia tergagap-gagap dan dia tak habiskan cerita dia tadi. Ya. Jadi kita bagi dia 1. 1 bintang Kita bagi ya? 1 bintang untuk Fasha. Fasha. Okey. Tahniah Fasha. Dan saya juga rasa saya nak reward kepada Afifah. Afifah? Ya. Sebab dia berjaya menyelesaikan tugasan asal, iaitu maklumat tentang John Locke.
Ya betul. Okey, pun dapat 1 bintang. 1 bintang. Tanya kepada anda semua. Usaha yang baik daripada mereka. Ya. Tanya. Okey, cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Ya. Dan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Ridwan dan juga saya Sean Steven bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 4. Baiklah cikgu, silakan. Baik, terima kasih Sean. Baik, tadi kita dah pergi ke England dan kita telah belajar tentang revolusi keagungan. Di mana keagungannya? Apabila penentangan dan cara mereka mengatasi konflik di dalam negara mereka dengan cara yang sangat baik sehingga tidak menumpahkan darah tetapi membentuk suatu jenama baru kepada negara mereka, dan negara mereka ataupun kita sebut mengikut definisi asal tadi, negara bangsa mereka yang baru itu adalah lebih baik daripada keadaan negara bangsa mereka yang sebelum itu. Dan ianya memberi impak ataupun kesan yang besar kepada dunia sehingga kita sendiri merasakan perubahan tersebut sehingga hari ini. Sehingga hari ini. Baik, kemudian kita tengok, kita pergi kepada revolusi yang seterusnya. Tadi kita dah tengok dengan cara yang boleh kita katakan berunding. Berunding, bagaimana mereka menentang Raja James sehingga Raja James mengundurkan diri hingga ke Perancis dan pemerintahan mereka diambil alih dan diuruskan. Kini kita tengok bentuk revolusi yang agak berlainan daripada yang itu sebab kita pergi ke Amerika. So, revolusi Amerika 1776. Revolusi Amerika 1776 antara revolusi yang sangat menarik dan saya yakin nama Amerika ni juga mesra telinga untuk kita dengar. Ramai di kalangan murid-murid kita yang memang familiar dengan Amerika. Ya, betul. Kalau sebut je tentang yang best sikit semuanya Amerika agak popular. Ya, betul. Jadi kita tengok apakah revolusi Amerika. Baik, Revolusi Amerika ni dia berlainan sedikit dengan revolusi agung yang berlaku di England tadi, kerana Amerika pada asalnya merupakan tanah jajahan milik Great Britain. Kalau kita tengok revolusi agung di England tadi, mereka hanya berubah dekat dalam negara mereka sendiri. Ya, betul. Tanpa perlu membebaskan diri daripada apa-apa. Mereka berjuang untuk membawa satu perubahan kepada negara mereka. Tetapi untuk kes Amerika, kita mula melihatkan revolusi yang dihasilkan adalah bertujuan untuk membebaskan tanah air mereka. Kerana asalnya mereka adalah negara yang dijajah oleh kuasa yang lain. Jadi apabila sifat umum tanah yang dijajah, mereka akan dikuasai secara penuh oleh penjajah mereka. Jadi antara tekanan yang paling besar dilalui oleh secara umumnya mana-mana negara yang dijajah adalah mengenakan cukai yang tinggi kepada tanah jajahannya, dan Amerika tidak terkecuali daripada situasi ini. Jadi di Amerika mula berubah kepada menentang akta cukai, banyak lagi akta yang lain, akta pelayaran, akta gula, akta stamp, akta teh di jajahan dia. Jadi semua benda yang ada dekat Amerika ni dikenakan cukai. Semua diaktakan. Jadi macam mana nak hidup, semua benda pun nak dicukaikan. Kan? Jadi di situ bermula punca kepada penentangan tersebut. Jadi rakyat Amerika tidak lagi tahan berada di bawah pemerintahan oleh penjajah mereka yang bersifat penindasan tersebut. Mereka mula mencetuskan revolusi Amerika. Seterusnya, nampak? Itu sebab dalam revolusi Amerika, tengok apa yang terlihat kat situ. Tiada cukai tanpa perwakilan. Nampak? Slogan tiada cukai. Sampai cukai itu dijadikan slogan dalam revolusi dia. Maksudnya memang impak yang sangat besar kepada masyarakat di Amerika ketika itu. Perkara yang berkaitan dengan cukai ni.
Kenapa dia letak macam ni? Kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Sebagai salah satu tanah yang ditakluki oleh British ketika itu, mereka mestilah ada wakil di dalam pentadbiran. Mereka adalah satu unit. Bila mereka unite, mereka berada di bawah unit pentadbiran British tu, mereka ada perwakilan. Tapi tidak ada perwakilan, tapi mereka kena bayar cukai kepada British. Tak ada perwakilan tapi mereka kena bayar cukai. Mana boleh? Mana boleh? Maksudnya, cukai yang dikenakan ke atas mereka tidak akan ada siapa yang akan pertahankan ataupun bahaskan cukai itu sesuai dikenakan ke atas mereka ataupun tidak. Jadi bila mereka tak puas hati, di sinilah mulanya perentangan akibat oleh cukai itu tadi. Dan ketika itu munculnya nama yang agak glamour dan hari ini nama ni pun jadi nama tempat dekat sana, Washington, semua orang tahu. So George Washington mengetuai Kongres dan mengisytihar perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Nampak? Berbeza dengan kes di Revolusi Agong tadi. Mereka hanya menentang secara berperlembagaan. Parlimennya menentang Raja James II dan sebagainya. Tetapi di Amerika isytihar perang. Sebab tadi mereka adalah tanah yang dijajah. Sekarang mereka isytiharkan perang. Kami tak puas hati. Kami mahu bebas. Kami tak nak bayar cukai kepada siapa-siapa. Kami hanya bayar cukai untuk diri sendiri. Jadi kita perang. Dia nak bebaskan negara dia. Seterusnya. Jadi Kongres meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika. Apabila pengisytiharan perang, sudah pasti perang ini tadi akan memberi kesan yang sangat besar. Memberi kesan yang sangat besar. Apabila kesan yang sangat besar ini akan memakan belanja, wang, pertumpahan darah, nyawa dan sudah pasti mendatangkan kerugian yang sangat besar. Jadi akhirnya setelah peperangan bermula untuk tidak dilanjutkan, maka pengisytiharan kemerdekaan ke atas Amerika diisytiharkan. So disebabkan peperangan ini tadi, Amerika merdeka. Jadi revolusi berakhir pada 1783. Revolusi berakhir pada 1783 dengan British mengakui kemerdekaan Amerika. Itu adalah cerita secara umumnya. Tetapi di sebalik, tadi kita boleh sebut satu nama, George Washington. Tapi sebenarnya ada pelopor kepada gerakan Revolusi Amerika ni. Dan ini adalah kerja rumah yang telah saya tinggalkan kepada murid kita yang berada di atas talian. Jadi, siapa tahu siapakah tokoh tersebut yang menjadi pelopor ataupun tulang belakang kepada Revolusi Amerika? Siapa nak jawab? Saya. Saya tu siapa? Fasha. Fasha? Baik, Fasha. Teruskan, Fasha. Thomas Jefferson adalah seorang ahli falsafah Amerika. Pencapaian terbesar Jefferson adalah penyusunan deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776. Beberapa dekade sebelum dia menjadi presiden. Okey, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ni macam yang Fasha sebut tadi. Terima kasih Fasha. Walaupun tak lengkap maklumatnya tetapi sekurang-kurangnya dia buat kerja rumah dia. Jadi Thomas Jefferson merupakan nama yang agak besar di dalam Revolusi Amerika. Kalau kita tengok, hasil dia yang paling besar adalah dia menyusun Declaration Independence of America. So perkara yang terkandung di dalam itu disusun oleh Thomas Jefferson ini. Maksudnya sudah pasti ini adalah perkara yang diperjuangkan dan membangkitkan semangat perjuangan rakyat Amerika ketika itu. Itulah benda yang diperjuangkan. Itu sebab itu yang diletak di dalam pengisytiharan kemerdekaan mereka, betul? Betul. Jadi maksudnya ini adalah perkara yang telah diperjuangkan oleh saya. Dia adalah ahli falsafah. Thomas Jefferson adalah ahli falsafah, jadi dia yang memperkenalkan apa yang mereka perjuangkan. Mungkin ketika itu Thomas Jefferson kata, kenapa kita mesti bayar cukai dekat orang? Ini tanah kita, negara kita, kenapa kita mesti bayar cukai dekat Britain? Mungkin dia kata macam tu. Kita sepatutnya hidup bebas, dia katakan. Mungkin itu yang diperjuangkan. Mungkin itu yang dikatakan dalam masyarakat ketika itu dan membawa kesedaran kepada masyarakatnya. Kita sepatutnya satu negara yang bebas. Kenapa kita mesti bayar cukai dekat dia? Kalau kita tak bayar cukai pada dia dan kita kumpul duit tu untuk kita bangunkan tanah kita, bukan lebih baik? Jadi mungkin ini adalah perkara yang muncul ketika itu dan akhirnya dimasukkan dalam pengisytiharan
kemerdekaan Amerika. okey. Jadi Declaration Independent of United States tersebut ada hari ni. Ya, betul. Di White House dia memang dia ukir besar kalau pergi ke sana. Mungkin boleh tengok dengan jelas lah. Dan mungkin kalau tak dapat nak pergi, nak buat macam mana, mungkin tak lepas nak sampai ke mereka, boleh Google lah. Ya betul. Boleh tengok dalam talian. Google saja. Mungkin boleh tengok Declaration Independent of United States of America. So boleh tengok dekat situ. Okey, jadi dengan kejayaan terbesar Thomas Jefferson tadi menggariskan apakah deklarasi kemerdekaan Amerika, maka di situ berakhirnya revolusi Amerika pada 1783 dengan hasil daripada revolusi tersebut negara Amerika terbentuk dan merdeka. Okey, baiklah cikgu. Dan saya nak balik pula kepada jawapan yang diberikan oleh Farsha tadi. Berapa bintang yang Farsha boleh dapat daripada ataupun untuk jawapannya? Untuk jawapan dia kali ini, saya dengan yakin nak bagi Farsha 2 bintang. 2 bintang Dua untuk Farsha. bintang. Okey. Untuk Farsha 1 dan lagi 1 di sini. Tahniah Farsha. Tahniah Farsha atas usaha yang dilakukan. Mungkin macam kita kata tadi, George Washington mudah dan selalu kita dengar, tapi Thomas Jefferson jarang orang tahu, apatah lagi untuk kes kita di Malaysia. Siapa Thomas Jefferson? Baik, tadi kita dah tanya dengan Farsha, sekarang kita nak cuba dengan Afifah pula. Afifah, boleh tak kongsikan dengan kita apakah kronologi kepada revolusi Amerika? Langkahnya daripada yang pertama sampailah revolusi berakhir 1783. Silakan Afifah. Okey, mula-mula mereka menentang British sebab tidak dapat melindungi hak mereka. Lepas tu mereka menentang akta cukai seperti akta pelayaran, akta gula, akta stem dan akta teh di jajahan. Lepas tu mempunyai satu slogan iaitu tiada cukai tanpa perwakilan sebab tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Lepas tu George Washington mengetuai Kongres dan isytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan di Amerika. Okey, lepas tu Kongres meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika. Dan akhirnya revolusi berakhir pada tahun 1783. British mengakui kemerdekaan Amerika. Macam ni terbaik Afifah. Macam itulah. Tepat ke jawapannya? Murid GTR tepat, langkah demi langkah menandakan Afifah memberikan perhatian pada perbincangan kita daripada awal tadi tentang revolusi Amerika. Sejuk hati cikgunya. Dan berapa bintang boleh kita berikan? Yang ini tidak syak lagi. Saya memang nak bagi dia 3 bintang. 3 bintang. Okey, 3 bintang. 2. Dan yang terakhir sini 3. Kita bagi dia 3. Sekarang Afifah ada 4 bintang dan Farsha ada 3 bintang. Baiklah cikgu, dan kita dah belajar dah tentang revolusi Amerika. Betul. Sekarang kita akan rehat seketika dan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven, Cikgu Ridwan, bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 4. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Boleh, kita teruskan. Baik, kita telah pun mengetahui pertama adalah konsep, definisi konsep tentang nasionalisme. Dan dengan berfokuskan kepada nasionalisme di Barat, kemudian kita telah belajar tentang revolusi keagungan. Kemudian kita juga telah belajar revolusi Amerika. Dan kita pergi kepada situasi nasionalisme yang berbeza daripada kedua-dua revolusi yang saya sebutkan tadi, iaitu revolusi Perancis
1789. Revolusi Perancis ni dia istimewa sikit. Ya. Dia berbeza dengan Revolusi Agong, dia berbeza dengan Revolusi Amerika. Apa yang berbeza? Kita tengok. Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire cetuskan idea nasionalisme yang perjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Suka untuk saya ingatkan, negara-negara yang kita sebutkan tadi termasuk Perancis asalnya diperintah oleh raja feudal. Mereka ada raja. Ya. Okey. Kemudian kita tengok step yang seterusnya, langkah yang seterusnya selepas idea dicetuskan, Rousseau buat apa? Menulis the social contract. Kontrak sosial, keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan. Suara rakyat lebih penting dari institusi institusi raja dan birokrasi. Maksudnya rakyat adalah keutamaan dalam revolusi yang dibuat oleh Perancis. Seterusnya kita tengok. Jadi pemain utama Raja Louis dan bangsawan memonopoli pelbagai keistimewaan, manakala rakyat terbeban dengan cukai. Itu sebab dalam perjuangan ini tadi rakyat adalah keutamaan, bukannya raja ataupun mereka punya sistem yang menguntungkan sebelah pihak dan menyiksa sebelah pihak lagi. Okey, dan akhirnya kemuncak kepada revolusi ini tadi, gempur penjara Bastille. So penjara Bastille digempur untuk membebaskan tahanan politik. Sudah pasti apabila berlaku penentangan di antara golongan rakyat dan golongan pemerintah, maka individu-individu yang merupakan ketua kepada pejuang-pejuang revolusi ini biasanya akan ditangkap dan ditahan di dalam penjara. Jadi akibat daripada penahanan tersebut, penjara yang digunakan untuk menahan tahanan-tahanan politik ini tadi telah digempur oleh rakyat untuk dibebaskan. Dan akhirnya kesan dia, Raja Louis digulingkan. Raja Louis digulingkan. Baik. Jadi apabila raja telah digulingkan, maka hari ini kita tengok kesan dia adalah Perancis tidak lagi mempunyai sistem pemerintahan beraja. Dan sistem pentadbiran mereka telah ditukar kepada republik. Sistem republik Perancis dan sistem beraja di negara Perancis telah tamat dalam revolusi tersebut. Okey, jadi kita dah panjang-panjang cerita tentang cerita dia pendek dia sebenarnya sebab konsep dia mudah. Berlakunya penindasan, golongan rakyat tidak berpuas hati dan menggulingkan raja mereka, dan munculnya Perancis yang baru tanpa raja sebagai republik. Sebagai republik. Jadi murid kita fokus atau tak pada jalan cerita yang pendek ni? Mungkin saya nak minta tolong seorang ceritakan balik semula secara kronologi bagaimana revolusi Perancis berlaku. Boleh kongsikan dengan saya? Siapa nak kongsikan dengan kita? Saya. Ya. Fasha. Nampaknya Fasha cuba merebut bintang. Teruskan Fasha. Revolusi Perancis tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Rousseau telah menulis The Social Contract yang mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Raja Louis dan golongan bangsawan memonopoli pelbagai keistimewaan manakala rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Golongan revolusi menggempur penjara Bastille, membebaskan tahanan politik dan menggulingkan Raja Louis. Akhir sekali, kesan revolusi muncul Republik Perancis dan sistem beraja tamat. Muncul Republik Perancis dan sistem beraja di Perancis tamat. Tahniah Fasha. Nampaknya Fasha buat kerja rumah ya? Ya, buat kerja rumah dan fokus pada apa yang kita bincangkan dari tadi. Boleh menceritakan langkah demi langkah kepada kronologi revolusi Perancis. Dan untuk itu berapa bintang yang kita boleh berikan kepada Fasha? Kalau tadi Afifah dapat 2, apa kata kita bagi 2 pada Fasha kerana tumpuan yang diberikan. Okey, boleh je cikgu. 1, lagi 1 di sini. 2. Terbaik Fasha. Okey.
Baik. Jadi kita tengok betul tak apa yang Fasha sebut tadi? Dah mesti betul lah. Kita tengok pertama, Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire telah cetuskan idea nasionalisme. Yang kedua, penulis social contract. Peranan Rousseau telah menulis the social contract, iaitu keunggulan suara rakyat. Kemudian yang ketiga, Raja Louis dan bangsawannya telah memonopoli pelbagai kekayaan dan kemudahan yang ada untuk kemudahan mereka. Dan yang keempat, akibat daripada penentangan yang berlaku, ketua-ketua kepada revolusi tersebut telah ditangkap dan dipenjarakan dalam penjara Bastille, dan ini mencetuskan lebih kemarahan. Akhirnya penjara itu digempur oleh pihak revolusi, dan kesan daripada penggempuran tersebut, maka tumbanglah pemerintahan feudal di Perancis, digantikan dengan Republik Perancis. Jadi kita tengok begitu keadaannya yang berbeza. Ini memang berbentuk, boleh kita nak katakan seperti rampasan kuasa. Memang mereka bertempur, mereka memang menumbangkan kerajaan yang sedia ada dan membentuk satu kerajaan baru untuk memerintah Perancis. Jadi secara keseluruhan, kita tengok di barat, secara keseluruhan di barat, kita lihat bahawa nasionalisme di barat telah menekankan hak dan prinsip kedaulatan negara. Sebab kalau kita tengok di dalam Revolusi Agong juga bercerita tentang hak, bercerita tentang rakyat. Kalau kita tengok dalam Revolusi Agong, parlimen dibelakangkan dalam keputusan yang dibuat. Jadi dia tak puas hati dan mula berlaku penolakan di situ. Di Amerika contohnya juga membelakangkan hak, mereka ditindas, tidak ada perwakilan, mereka kena bayar cukai dan mereka juga membuat revolusi membebaskan Amerika. Di Perancis juga berlaku perkara yang sama, iaitu apabila mereka dibelakangkan, mereka rasa ditindas, segala kelebihan diberikan kepada golongan pemerintah, maka mereka rasakan pemerintahan Raja Feudal itu tidak lagi relevan buat mereka dan perlu ditumbangkan dan digantikan dengan bentuk pemerintahan yang baru, bertepatan. Jadi kemudian dia pergi kepada apa? Memberi iktibar tentang kepentingan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Jadi kita tengok di dalam ketiga-tiga tadi ada individu-individu yang berpengaruh, yang berilmu, ahli falsafah dan sebagainya menjadi tulang belakang kepada gerakan-gerakan tersebut. Seperti Thomas Jefferson di Amerika, seperti nama-nama lain yang muncul yang membawa. Kalau kita tengok yang awal, kita ada sebut tentang John Locke, yang merupakan seorang ilmuwan sebenarnya, telah membawa kepada perubahan tersebut. Dan akhirnya idea nasionalisme ini telah tersebar hingga ke luar Eropah, termasuk di Asia dan paling hampir dengan kita, Asia Tenggara lah, juga berlaku nasionalisme demi tujuan-tujuan yang sama, membebaskan hak rakyat, menegakkan negara bangsa sendiri dan mencari satu ketuanan di atas satu persempadanan tanah yang ada untuk membentuk satu negara bangsa yang berdaulat. Baiklah, cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu bagi tajuk kita pada hari ini, iaitu nasionalisme di barat. Dan juga sebenarnya sebelum kita berakhir, saya nak tanya bagaimanakah prestasi murid kita yang ada dalam talian bagi pembelajaran kita hari ini, cikgu? Kalau bagi saya, prestasi murid-murid kita yang berada di atas talian sangat memberangsangkan kerana pertama, mereka menyelesaikan tugasan-tugasan awal yang saya berikan. Kita minta dicari maklumat untuk beberapa individu, beberapa peristiwa dan mereka lakukan perkara-perkara tersebut dengan baik. Dan mereka memberikan tumpuan yang baik dan mampu mengulangi ataupun menyampaikan semula kronologi peristiwa yang kita bincangkan hari ini. Jadi prestasi mereka memang terbaik dan sangat memberangsangkan. Ya, terbaiklah cikgu. Dan kepada mereka yang menonton di rumah sekarang ataupun mereka dalam talian, bagaimanakah mereka boleh dapatkan latihan tambahan sekiranya mereka perlukan bagi mata pelajaran sejarah ni, cikgu? Untuk dapatkan maklumat-maklumat ni berserta dengan latihan tambahan, murid-murid boleh pergi ke laman Perkasaku KPM. Di sana ada latihan tambahan, ada nota dan semestinya slide yang cikgu gunakan hari ini ada di sana, boleh dijadikan rujukan untuk murid-murid yang sedang menonton. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada rakan-rakan saya yang ada dalam talian, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye-bye.